tu saya buat contoh. Ahmad pergi ke Kuala Lumpur. Maka dia keluar sebelum waktu Zuhur pukul 12.50 saya tulis. Sampai di Marang waktu Zuhur, dia semayanglah di Marang. Dia duduk kat Madok. Boleh Ahmad duduk kat Madok GP. Dia nak pergi KL. Lepas tu dia berhenti semayang di Marang. Berhenti semayang di Marang. Ni cukup lah jarak dia. Tapi ni tak cukup. Di Marang ni dia semayang jamak takdim. Jadi bila semayang jamak takdim sini, tiba-tiba lepas siap semayang orang telefon. Cepat-cepat balik bapa, bini mu nak beranak. Jadi bini nak beranak, cancel belaka lah. Cancel belaka. Jadi terpaksalah lepas semayang tu dia balik. Kalau semayang ni tak payah qada. Tak payah semayang balik. Walaupun jarak dia kurang. Cumanya katakan dia duduk dah semayang sini sampai Marang telefon, dia nak balik. Dia balik kata, sebelum aku masuk aku nak jamak ada leh. Kalau jarak kurang, sini kurang ni kurang, jarak dia kurang, bila dia start balik dia putus musafir. Bila start balik putus musafir. Maknanya kalau dia nak semayang sini tak boleh. Tapi kalau dia dalam pemusafiran, ketika itu tujuannya memang KL, dia semayang jamak kosong. Lepas habis semayang wisalam, ambulans telefon. Telefon atau sekitar telefon, kena balik, bini nak beranak. Jadi semayang dah ni tak payah ulang balik. Tak payah ulang balik. Itu. Soalan gitu ke? Abang ni. Soalan gitu. Jadi ni tak payah ulang balik lah. Okey. Apa yang memutuskan musafir? Yang memutuskan musafir pertamanya ialah dia pulang ataupun masuk kampung. Masuk kampung. Bila masuk kampung, putus. Tadi saya buat gambar Gomadok. Ni Gomadok. Keluar ni ialah wakaf terbesu. Maknanya kita buat gini. Dia keluar Gomadok, masuk wakaf terbesu, dia dah boleh semayang jamak qasar. Dia balik sampai sini putus musafir. Maknanya kalau dalam sebelum sampai Gomadok, katalah nak jamak takhir ya. Nak jamak takhir, dia kena semayang wakaf terbesu. Kalau masuk dah kampung dia putus musafir, dia tidak ada jamak lagi. Dah jamak takhir Zuhur dak semayang ni jadi qada. Jadi qada. Dosa tak? Tengok. Kalau sengaja dosa, kalau tak sengaja tak dosa. Tak semesti qada. Tidak semua qada berdosa. Tidak semua qada berdosa. Orang tidur memang tertidur lah. Dia bangun wajib qada. Qada tu tak dosa. Faham? Jadi bukan semua qada semayang itu berdosa. Jadi tengok ni, dia start sini, dia habis pun sini. Dia keluar daripada Gomadok, masuk wakaf terbesu. Sini dia boleh semayang jamak qasar. Dalam ni tak boleh. Kembali balik putus musafir mana? Masa tempat dia start dia sini. Maknanya dia masih dalam ni boleh semayang jamak qasar. Masuk Gomadok tak boleh dah. Dia telah dikira putus musafir. Masuk kampung Ustaz. Saya rumah saya di Padanengah. Rumah saya situ. Anak-anak sekolah situ memang kira nak situ kan. Isteri saya pun memang kira di situ. Isteri saya orang Temeluk. Orang Temeluk, kampung di Temeluk. Kalau saya balik kampung di Temeluk tersebut dalam masa 3 hari, saya dengan isteri saya tu berjamak kosong. Boleh ya? Saya buat gitu kalau balik kilang dengan saya. Dok lama, saya jamak kosong je. Saya. Isteri kena ikut suami ikut suami. Suami nak mati situ lah. Rasa hidup semati kan. Seorang hidup, seorang mati. Biasa gitulah Jadi wanita ni ditabik sama, perempuan ni tabik sama ke pada tok lelaki dia. Tapi tok lelaki dia. Maknanya walaupun balik rumah mak dia, dah dia dengan kita. Kita mas tautin mana, mas tautin situ lah. Jadi dia balik sana, dia boleh jamak qasar bersama kita. Perempuan lagi.
suami orang luar. Tanya lah, abang nak mati mana? Cepat je pun nak tanya abang nak mana. Dah bukan, kita tahu lah kan suami kita. Jadi manakah tempat tumpah darahku tu? Tanah tempat tumpah darahku di mana? Memang nak balik kampung dia mari sini kerja je, maka situ dia masalah. Situ kira masalah kan? Saya di rumah dengung. Saya dah mati dengung. Kamu mati kubur? Okey, duduk dengung. Lepas tu saya di rumah sewa di Gambadok. Lepas tu ada kalanya saya duduk 2 hari Gambadok, ada kali saya duduk 3 hari Gambadok, ada kali saya duduk 4 hari, ada kali saya duduk 5 hari Gambadok. Lepas tu tapi hari Jumaat Sabtu memang saya balik dah. Jadi sekiranya saya duduk 2 hari ataupun 3 hari, adakah saya boleh jamu kosong? Ya. Ataupun kalau saya lebih dari 4 hari, kalau macam saya meniak dah, okey, minggu ni saya nak duduk 5 hari di malam tu dia pening sikit. Kita semayang Zuhur, kita nak qasar. Nak qasar, ikutnya dua-dua tau. Apa masalah? Tak boleh. Sebab subuh tu bukan 2 rakaat tu bukan qasar. Maghrib 3, tamam. Subuh 2, tamam. Solat sunat. Katakanlah dia ikut semayang sunat tahiyatul masjid. Solat sunat, tamam. Walaupun 2 rakaat. Semayang sunat wala 2 rakaat. Semayang sunat tu tamam. Kita makmum nak mayang qasar, ikut Tok Imam mayang sunat, wajib sempurnakan 4. Jadi orang makmum kalau berimam, imam tu semayang, imam mukim semayang penuh, kita boleh ikut dah afdal berjemaah ikut imam, tapi kita kena semayang 4. Walaupun kita sempat dengan imam tahiyat akhir. Kita sempat dengan imam tahiyat akhir je, kalau ikut je tak ada masalah tau. Imam kisahlah kita bangun semayang 2, apa masalah? Tak boleh. Kalau imam mayang tamam 4, kita ikut walaupun tahiyat akhir, kita kena bangun sempurnakan 4 rakaat. Dah niat dah kosong, niat jadi lara, tak pakai. Dah kena niat balik, dah ayah niat balik, jadi sendiri. Jadi sendiri, sebab ambil ikut masa 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi kena tambah lah. Dia cukupkan tadi, jadi 4. Dia cukup jadi 4. Ya. Jadi ni antara benda yang kita kena faham. Apa yang berlaku atas diri saya sendiri, ada ketika RNR termeluh ke mana, ada seorang tu nampak macam pakai jubah lebah. Lepas tu dia semayang jamak takhir. Maknanya dia semayang jamak takhir. Ni satu lagi. Sunat semayang jamak takhir ikut tertib. Maghrib dulu baru isyak, Zuhur dulu baru asar. Ada setengah dia lekat dalam kepala dia, jamak takhir mesti buat semayang isyak dulu, mesti buat semayang asar dulu. Tak betul. Kata betul, salah. Boleh buat terbalik, tapi sunatnya ikut tertib. Jamak takhir sunat ikut tertib. Tertib sunat. Jamak takdim tertib wajib. Jamak takdim tertib wajib. Jamak takhir tertib sunat. Apa maksud sunat? Mayang Zuhur dulu baru mayang asar. Mayang gaib dulu baru mayang syak. Boleh tak? Boleh jamak takhir ni waktu balik. Jadi yang berlaku masa kepada saya tu, ada seorang pakcik ni, dia buat semayang syak dulu. Saya ni semayang maghrib, saya Tok Imam. Saya semayang maghrib. Dia semayang isyak kosong, dia nak ikut saya main gaib. Boleh lah. Tapi lepas tu pergi salam oleh ada. Lepas habis tu bagi semayang oleh ada. Kata mana ni? Tak. Kita masa bangun kat kaki nampak you salah. You salah. Tak boleh jadi tak faham juga. Dia tak faham juga. Dia kena gini, dia kena cukupkan jadi 4. Jadi 4. Kena cukupkan jadi 4 rakaat. Kena semayang sempurna. Sebab saya semayang 3 garis. Maghrib tak boleh nak kosong. Jadi setengah. Ini 3. Maka ketika ini dia kena semayang 4. 4. Itu jamak
takhir, jamak takdim. Sedikit masalah mengenai Jumaah Sadah. Ya. Okey, kalau imam qasar, terbalik ya. Kalau imam qasar. Kalau imam qasar, makmum kalau musafir dia boleh qasar kalau dia tahu imam dia qasar. Kalau makmum yang orang situ tempatan, dia imam qasar, dia tak boleh qasar. Imam qasar dia boleh qasar sebab dia tak ada sebab nak qasar. Dia orang situ. Dia orang situ. Maknanya dia kena bangun, dia kena tambah lagi. Dua, dia kena tambah dua. Bangun tambah 2 rakaat. Imam dah apa? Imam dah apa? Imam sembahyang 2 rakaat, lepas tu bangun. Sebab tu Nabi SAW dalam satu perjalanan, Nabi kata, ulama disebutkan dalam satu hadis dan disebutkan oleh para ulama, apabila imam tu sembahyang kosong, belakang dia makmum ada, dia rasakan orang situ, maka lepas sembahyang tu atimmu salatakum fa inna qaumun safar, sempurnakan sembahyang kamu, kami ni orang musafir. Cakap gitulah, tak ada lepas sembahyang dah. Imam cakap gitu. Lepas 2 rakaat ada makmum belakang, maka Nabi suruh beritahulah, sempurnakan sembahyang kamu kerana kamu ni orang musafir. Tak kabur pada apa? Patutnya kena faham. Patutnya kena faham. Dia sembahyang orang situ, dia orang tamam, dia kena sempurnakan sembahyang tamam. Okey. Dia nak dekat. Tak boleh buka dia dalam. Ada harapan tu. Ada harapan. Jadi awak dalam kepala je ni. Okey. Makmum ikut. Okey, dalam sembahyang syarat solat takdim. Solat takdim, jamak takdim. Jamak takdim. Mesti mualat mualat. Mesti mualat, berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Selepas sembahyang pertama, jangan ada disenggang oleh perbuatan lain yang lama. Yang lama di segi mana? Bagi ulama kata tengok lama, tengok huruf lah. Kita rasa lama lah. Tengah ulama dia letak kadar 2 rakaat sembahyang pendek. Sembahyang pendek, kau baca wajib saja berapa lama? Katakanlah 2 minit tak? Untuk baca wajib je. Maka jangan ada senggang antara zuhur dan asar. Zuhur dan asar, jangan ada senggang ni yang memutuskan mualat. Kalau jamak takdim, dia kena mualat. Kena mualat. Sama kau maghrib isyak, jangan ada senggang yang memutuskan mualat. Jadi kalau kita nak sembahyang sunat, buat kan? Sunat qabliyah ba'diyah. Kalau nak sembahyang lah, kalau rajin sangat, rajin nak sembahyang. Padahal Nabi dalam sembahyang musafir, Nabi tak sembahyang sunat lain kecuali sunat subuh. Musafir Nabi pertamanya, Nabi baca pendek surah-surah ayat lazim. Dan Nabi SAW tidak melaksanakan sunat-sunat kecuali sunat qabliyah, subuh dan witir. Waktu yang sunnahnya lah. Hak lain Nabi tak buat sebab musafir nak cepat nak kerja je, nak cepat. Jadi itu tak sesuai keadaan musafir. Nak buat juga tak masalah, dapat pahala, bukan sia-sia. Okay. Cuma macam mana kalau nak buat qabliyah ba'diyah? Nampak kan Zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah. Asar ada qabliyah, ada ba'diyah. Mula-mula sembahyang salah sorry tak ada. Ni. Okay. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Cara dia sembahyang qabliyah dulu, lepas tu sembahyang zuhur, lepas tu sembahyang asar. Ni alif belakang. Nampak tak? Tak boleh ada segang. Jadi hal ni
Ba'diyah zuhur 2 rakaat, qabliyah asar 2 rakaat, buat lepas tu. Usalli qabliyah zuhur rakaat lillahi ta'ala. Tak masalah, dia boleh buat lewat. Samalah keadaannya maghrib dengan isyak. Isyak. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ni ada qabliyah, ada ba'diyah. Buat qabliyah maghrib. Lepas tu buat sembahyang maghrib. Kalau ni alif belakang. Buat sembahyang isyak dulu, ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, ba'diyah isyak. Betul-betul kan? Gitu. Ni kalau kita rajin nak sembahyang nak sembahyang. Ustaz, perempuan istihadah. Perempuan yang istihadah. Lepas tu sembahyang jamu kosong. Sebab dia biasa istihadah kan, dia sewaktu dia sekali ambil sembahyang. Jadi sekarang nak sembahyang dulu. Maka mualat itu memutus tak? Tidak memutus walat kalau batal air sembahyang nak pergi ambil sembahyang balik. Ataupun orang tu nak tayamum. Takut dia kena daim hadas lah macam putihan benda dia tu. Kena ambil itu. Maknanya lepas dia sembahyang zuhur 2 rakaat tu, dia pergi ambil air sembahyang, sembahyang asar. Sembahyang asar. Perbuatan ambil air sembahyang ataupun perbuatan taharah tu tidak membatalkan mualat tidak membatalkan mualat. Maknanya boleh dia pergi ambil air sembahyang. Kalau kena tayamum, dia tayamum dulu. Itu tidak dikira memutuskan mualat sebab dia dikira daripada perbuatan sembahyang juga. Jadi dalam zuhur asar tadi, hak bolehnya apa? Iqamah lah, iqamah iqamah boleh, taharah boleh. Boleh ni. Makan sikit boleh tak? Makan sikit je, sikit kan tak sampai 2 minit. Minum air tak masalah. Jalan berpindah tempat tak ada masalah. Jangan ada senggang lama antara zuhur dan juga asar. Di syarat mesti ada mesti mualat antara zuhur dan asar. Qamat tak masalah. Jangan tahlil lah. Diwirid pula. Dia kata imam wirid. Ustaz, kalau lebih daripada 2 minit pun tapi dia berkait dengan solat contohnya kain kuda lebih ni. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Berkait sembahyang diberi keringanan luas. Ada yang doa dulu. Lepas tu cakap ah. Jadi wirid ke zikirnya lepas tu. Ada juga orang nak buat gitu janganlah, dia kena mualat. Kalau jamak takhir tak syarat mualat. Tak syarat mualat. Bermaksud maknanya dia nak sembahyang asar lagi, dia sembahyang zuhur 2 rakaat. Lepas tu pergi jalan pergi makan roti canai ping. Setengah jam pula. Lepas kenyang daun ni 3 kali, sembahyang asar pula. Tak ada masalah. Atau dia buat asar dulu, sembahyang zuhur boleh ke? Masalah sakit perut dikira daripada lama sangat ke? Kalau jadi rambut. Ulama sebut istinja, perbuatan istinja dibenarkanlah. Dibenarkan. Kalau istinja tu makna membersihkan hadas lah. Makna membersihkan hadas mesti ada hadas. Hadas tu sama ada hadas kecil atau hadas besar. Hadas besar yang laku lah. Bukan hadas kecil lah, sama ada buang air kecil atau air besar. Jadi makna perbuatan itu dikira daripada perbuatan yang berkenaan sembahyang. Berkenaan sembahyang. Okey. Kalau ada soalan juga. Sebab nak masuk semasalah gini. Ini masalah ni mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Bila nak yang penting lagi masalah ni memang kena tahu ni. Kat mana nak niat nak niat jamak atau nak niat qasar? Niat. Untuk qasar, niat qasar wajib pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mana masa Allahu Akbar tu mesti niat qasar. Sama ada qasran ataupun rakaatain. Itu lafaz niat dalam hati je. Aku nak sembahyang qasar zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Sah?
Sebab ada ke orang tu jadi payah nak semayang sebab dia ikut rutin niat. Raja temu. Dia tak mau semayang sebab apa? Tak rutin niat. Sebab apa pocik dah semayang tak rutin niat. Kata tak rutin niat. Niat ni tak payah reti. Lagi dia tahu. Sudahlah. Nak semayang jamak, nak semayang kosong. Jadi boleh ya. Lafaz je mungkin yang kadang keliru. Sholli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asr. Itu je. Waktu tu memanglah payah dah. Tukar majmu'an ilaihi majmu'an ilah. Tak payah tu. Itu bukan itu lafaz. Yang penting dalam hati. Dalam hati kita fikir kita mendatangkan bahawa kita nak qasar atau nak jamak. Jadi qasar syaratnya masa takbiratul ihram. Kalau tengah semayang dah ingat semayang zuhur 4 rakaat. Lepas tu apa aku nak qasar? Apa aku nak qasar? Orang tu dia batal semayang ni. Semayang ni bukan batal tidur. Batal semayang hok jadi dosa. Haram membatalkan semayang yang telah dibuat. Jangan itu nak batal aja. Anak nangis. Ni opu anak tegur si opu. Kita sayang kat anak betul tak? Anak nangis. Tadi anak nak jatuh. Kalau kita tengok dah jeli. Jatuh tu wajib berhenti lah. Tak berhenti tu salah pula mak dia. Tapi kalau dekat nangis tahan sikit sesat semayang. Sebab semayang fardu fardu. Haram membatalkan semayang fardu tanpa sebab. Orang lelaki memang ikut cara. Anak nangis pun biar je. Sebab dia cool. Jadi orang puan kalau setakat nangis, kalau tak bahaya, teruskan semayang. Semayang fardu sebab haram membatalkan semayang fardu. Jamak takdim kat mana nak niat? Dalam solat pertama. Sehingga sebelum salam. Sebelum salam. Nampak? Jadi ni selesai ni. Ni sangat mudah. Kita semayang sholli fardhu zuhri raka'atain lillahi ta'ala qasran. Semayang. Sebelum kita bagi salam, sepanjang tempoh semayang tu kita terlintas jamak dengan asar, nak jamak dengan asar. Susah. Tak payah masa ni usolli tak payah. Sebab nak bagi majmu'an tu. Tak payah. Nak bagi majmu'an tu tak payah. Maknanya waktu niat jamak takdim, waktu nak jamak, niat jamak tu sepanjang waktu semayang pertama sehingga sebelum salam. Boleh tak? Mudah. Memang mudah. Kita tak tahu je. Okey, jamak takhir bila? Jamak takhir waktunya dalam waktu solat pertama. Dalam waktu pertama. Dalam waktu pertama. Zuhur. Kita nak jamak takdim ni. Dalam waktu zuhur kita terlintas nak jamak takdim. Sesat. Kalau kita tunaikan tanggungjawab kita tak kira dosa kan semayang. Sehingga ulama kata asal apa? Empat suku. Empat suku asal. Zuhur habis 4 suku lah. Kalau nak semayang zuhur, zuhur 2 rakaat qasar berapa minit biasa? Sekurang-kurang 2 minit, 3 minit. Ambillah 3 minit. Maka tolak 3 minit. Sebab 12 kita niat masih sah. 4-12 pun kita niat. Tapi jarang tengok gini buat apa nak tangguhnya. Masuk waktu zuhur tu niat dulu nak jamak takhir, jamak takdim. Dan saya niat jamak. Saya niat jamak takhir. Lepas tu tiba-tiba berhenti nak semayang jamak takdim. Boleh ke tak? Tak ada masalah. Niat dah jamak takhir tapi kebetulan berhenti RNA baru. Perasing. Kena masuk dalam sikit. 14 baru kita niat. Maknanya kalau kita semayang zuhur tu memang lajak jadi qadha, bukan qadha, jadi keluar waktu, maknanya haram lah ni. Haram melewatkan niat. Ni tak penting sangat, yang pentingnya waktu jamak takhir
ialah pada waktu solat pertama. Waktu solat pertama. Tu pun benda-benda yang penting kalau ada soalan masa-masa berbaki ni. Soalan. Ustaz, kalau musafir untuk hari Jumaat bagi orang lelaki, Ya. dia sudah subuh lah. Ya. Jadi dia kalau tak sembahyang akhir tu. Si baik tanya. Cuma saya lupa. Nak masuk diverakan dalam FB, dalam internet pun kata kalau sembahyang hari Jumaat tak boleh jamak Jumaat dengan Asar. Jawapannya para ulama Syafi'iyah kata wal jum'atu kadzuhri. Jumaat itu macam sembahyang Zuhur, boleh dijamak takdim saja. Jamak takdim lah sebab Jumaat tak ada waktu masa Asar. Jadi jamak takdim. Jadi niat macam mana? Usalli fardha jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala majmu'an ilaihi al-'asr. Ataupun dalam tu niatlah bahawa kita nak masuk sembahyang Asar sekali. Tak kira lah. Jadi sembahyang tu kita sembahyang apa? Sembahyang Jumaat. Jangan sembahyang Zuhur. Kalau kita sembahyang Zuhur, ikut imam sembahyang Jumaat, kita kena bangun sempurna kapak. Ingat tadi sebab imam Jumaat 2 rakaat tu tamat. Jadi dia nak sembahyang imam sembahyang Jumaat, kena niat Jumaat lah. Dalam sembahyang tu dia niat jamak takdim, nak jamak dengan Asar. Habis salam dia bangun sembahyang lagi 2 rakaat Asar. Boleh lah, jawapannya boleh digabungkan, dijamakkan Jumaat dengan Asar sebagai jamak takdim. Jamak takdim tak boleh. Lagi? Ada soalan? Ustaz, tadi masa putu masuk kampung kan? Kita naik kenderaan awal macam tu. Nita tu. Dia lalu Nita. Nasib baik tanya. Okey, kalau kita melintasi kampung kita, kita jarak kita sinilah. Kampung kita Wakaf Tengah. Kita nak pergi ke Kota Baru. Apa boleh apa Luar Bandar, Wakaf Tengah, Kota Baru. Kita lintah. Jarak ni kita niat dah musafir ni. Cukup syarat kita melintasi kampung kita. Dalam kitab Mughni Muhtaj dan kitab Talmasi, dia kata kalau sekadar lalu tanpa berhenti, tanpa singgah, tak butuh. Tapi kalau singgah nak ambil barang je tinggal nak kunci. Butuh lah, butuh. Kena start balik kira situ sampai Kota Baru. Sekadar lalu tanpa singgah, dia tidak memutuskan musafir. Boleh? Ya saya. Kalau saya duduk Oxford, tapi saya duduk sini lah kayaknya. Kalau saya balik Oxford tu, boleh ke saya jam masuk? Okey, rumah sebenar nak duduk di mana? Tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Rumah asal mana? Tapi suami saya sekali keluarga duduk sini. Suami duduk sini. Dah. Sini ikut suami ya. Ikut suami. Tapi perancangan tu tahu dia kalau kena kata Mila tu orang tahu. Dah tahu ke tak apa hak sekarang ni? Hak sekarang ni. Sekarang maksudnya saya balik ke Sud tu saya boleh tak? Boleh lah. Sekarang ni. Sehingga ulama kata walaupun di kampung sana tu ada keluarga, ada tu, tapi kalau itu bukan tempat mastatin, sekarang ni kita nak mastatin sini. Lepas ni mungkin nak tukar, tak apa. Boleh tukar. Memang kita duduk sini kan, tiba-tiba dapat kerja lain, nak duduk sana pula, sedap sana pula, boleh tukar. Sama kat kes Mini Ramah. Boleh Ramah jamak. KL ni. Ya. Kalau macam kita gitu suap, contohnya 3 hari suap macam hari perjalanan, hari balik kita boleh dapat solat. Ya. Yang hari tengah tu, hari kita berusung tu ada, kita jatuh. Boleh semayang kita semayang hari sebelum. Baru mari tak? Tadi sebut dah awal tadi, kalau seseorang, kita ulang balik, seseorang tu dah tahu dia nak pergi satu tempat dan duduk di tempat itu 4 hari penuh, tak masuk hari mari dan tak masuk hari tua, maka siapa je tempat tu tak boleh jamak kosong. Dia tahu dah 7 hari, orang ni memang confirm lah penuh. Jadi 4 hari tu mesti penuh dah, maka dia sampai situ tak boleh jamak kosong. Jumaat pun wajib dan selepas. Ustaz, Ya. sambung hari Jumaat tadi. Ya. Tadi kan kata kita kosong kali dengan Jumaat tak. Jadi kita gerak ke subuh. Jumaat tu tak wajib dah. Jadi
kita ni boleh sembahyang Zuhur. Ya. Tapi kita tak mahu sembahyang Zuhur waktu Zuhur, nak sembahyang Zuhur tu asar. Jadi boleh tak? Jamak takhir. Boleh. Boleh lah. Boleh lah, tak mau sembahyang Jumaat boleh. Sebab orang negara yang kata tak boleh semua tu salah lah. Kata tak sebab hari Jumaat tak ada Zuhur bagi orang lelaki. Hari kata gitu. Tak, hari Jumaat tak ada Zuhur bagi lelaki, bagi orang mukim. Musafir ada orang dia lah. Musafir dah ada sebelum subuh lah. Sebelum subuh. Sebelum subuh tu maknanya bukan hari besar itu, dia musafir kemarin tak. Tak apa tak. Maknanya ni macam hari ni esok Jumaat. Dia musafir dah tak? Musafir. Dia sampai KL duduk hotel dia, tak apa. Masjid negara dekat, dia nak duduk hotel tak masalah. Dari segi boleh nak pergi shopping. Pergi shopping. Asal niat musafir tu kan dia tak. Mana kata kita pun musafir, tapi niat tu sebab nak pergi karaoke ke, nak pergi disco ke. Itu saya dah masuk lah tu sebab pada umumnya benda tu kita maklum dah lah. Musafir yang diharuskan ialah musafir yang tujuan yang harus. Musafir yang boleh jamak qasar ni, musafir yang tujuannya harus. Maknanya bukan haram. Haram tak boleh lah. Tujuan nak apa? Nak pergi judi, Genting Island. Tak boleh. Tujuan nak pergi Harus tengok bola. tengok bola. Tengok bola tu haram ke? Tak hukum dulu. Haram. Orang kata haram tak boleh pergi lah. Saya tu dah pendek. Orang pendek benda hak asing. Dari segi tengok tu sendiri. Tengok bola. Jadi itu perkara haram yang berlaku. Setuh laki puang tak. Tersetuh ke, itu memang dia terbaku kan. Tengok orang puang rotina apa. Tu berlaku. Itu tak dikira tu, tujuan tu. Tengok bola tu haram tak. Mana tak Pergi water park ke. Memanglah nampak banyak-banyak benda-benda klasik. Nampak tak? Benda tu haram lah. Tapi kita pergi ilah tu harus. Harus. Jadi kita pegang hak ilah tu lah. Dalam masalah pergi untuk makan angin ni, ulama kata biarlah tujuan kita niat makan angin tu untuk release station, untuk ni, untuk silaturahim. Tu lagi elok sebab tu ada pandangan kata kalau semata-mata makan angin tak boleh. Ada pandangan gitu, semata-mata makan angin tak boleh. Maka kena ada juga niat yang sah. Tujuan ni untuk melegakan minda, menghilangkan stres. Maknanya bila sana ada benda haram. Kalau berlaku benda haram dalam perjalanan atau masa di sana itu tak berkaitan. Masih tujuan matlamat itu dikira matlamat yang harus. Soalan Ustaz. Soalan. Kalau di RN sembahyang di siang lah, Zuhur Asar semua sekali. Macam mana kita pandangan Ustaz lah, orang yang manusia-manusia yang berjalan di RNA ni, adakah boleh kita katakan mereka ni dia orang ni musafir baka, maksudnya kita boleh, maksudnya tu jadi dua lagi. Ghalib zah, orang yang gitu boleh kita anggap musafir. Kan musafir, maka kita awal niat musafir dan kena dengan dia tu musafir, selesai masalah. Katakanlah kita memang zon, kita sangka dia tu musafir, lalu kita sembahyang musafir, tiba-tiba dia bangun, wajib kita sempurnakan. Tapi pada ghalib zah boleh kita anggap orang yang berarti RNA tu orang yang sembahyang secara qasar. Sembahyang qasar. Masalah segi nak tegur orang lelaki sikitlah. Peringatan diri saya, payah sangat kalau kita pergi RNA. Kenapa payah nak maya beriman? Kenapa? Kadang-kadang ni maya dua orang, maya seorang. Padahal jadi imam seorang. Macam dia rasa semaya orang tak sah pula. Aku ikut dia kaget dia, aku tak boleh jamak qasar. Dia fikir gitu pula. Padahal tak ada benda pun. Kalau katalah tak imam maya 4 pun, masalah tambahlah 2 lagi. Tak boleh lah. Letih. Dua orang. Contoh kita lah. Dah kita je ke imam. Tapi payah seorang orang lelaki ni, hari memang kena tu. Kenapa payah nak berjemaah dia arak? Arak cukup dia marah. Dah. Dengar arak berhenti mana-mana, jadi tak imam seorang selesai. Dan biasanya mereka musafir, maka ikutlah musafir. Semayang dua-dua. Jadi kena itulah, kena tekankan masalah jemaah dalam musafir. Ada kok jadi Soalan lagi. Okey. nak tugas lah. Okey. Jadi